seterusnya untuk topik yang akan kita bicarakan, pastinya kita menilai kepada ketidaktentuan geopolitik dan juga ekonomi di peringkat global dan bagaimana ianya akan memberi impak dan juga kesan kepada ekonomi Malaysia sebagai ekonomi terbuka. Jadi hari ini kita berbicara berkenaan krisis ekonomi, urus kewangan dengan cekap. Jadi kita bersama dengan Profesor Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi Universiti Kuala Lumpur UniKL. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih menjemput saya. Alhamdulillah kita bersua lagi Prof. Baik. Okey, topik hari ini sangat penting Prof dalam kita menilai. Kita dah pun sampai ke penghujung tahun 2022, 2023. Kita tak tahu bagaimana jangkaan untuk ekonomi di peringkat global Prof. Jadi sebagai mukadimahnya lah mungkin kita boleh memberikan pemahaman yang lebih jelas pendefinisian berkenaan suasana krisis ekonomi ni Prof. Okey. Krisis ni maksudnya is a turning point. Okey, turning point adalah satu tahap atau jangka masa yang memerlukan kita membuat keputusan. Jadi krisis yang berlaku seperti krisis kita hadapi, krisis pandemik yang kita lalui yang menyebabkan kerajaan telah mengadakan PKP dan sebagainya yang telah menghadkan, itulah salah satu krisis. Dan kita sekarang ni menghadapi, adakah kita menghadapi krisis ekonomi? Itu persoalannya kan. Betul. Jadi apa yang berlaku sekarang dengan laporan dari Bank Negara yang kemarin yang beritahu bahawa ekonomi kita cukup berkembang dengan baik untuk suku ketiga adalah salah satu berita-berita yang menggembirakan kita di celah-celah kebimbangan globalisasi ekonomi yang meleset pada yang dijangkakan pada tahun hadapan. Dijangkakan berlaku kemelesetan ekonomi pada tahun hadapan 2023 dan sekiranya jangkaan itu benar berlaku kemelesetan ekonomi di peringkat global, bagaimana ianya akan memberi impak kepada ekonomi kita? Ialah kita sebagai ekonomi terbuka Prof. Baik, sebagai sebuah negara yang mengamalkan ekonomi terbuka, kita bukan negara-negara lain yang menyepikan diri malah kita di antara 28 negara terbesar di dunia dalam segi ranking ekspor dan import. Jadi apapun yang berlaku, terutamanya sebagai sebuah negara yang mengamalkan menekankan kepada dasar ekspor, kita merupakan antara pengekspor atau pembuat semikonduktor terbesar di dunia. Pembekal sarung tangan getah terbesar di dunia. Dan juga sekarang selepas Indonesia, kita adalah pembekal minyak kelapa sawit kedua besar di dunia. Dan selain daripada itu, kita juga punya komoditi seperti minyak yang juga merupakan bergantung kepada suasana ataupun pandemik itu sendiri. Apa yang berlaku semasa pandemik COVID-19 pada awal tahun 2020 apabila pengecutan ekonomi global secara total atau holistik, di mana banyak barang-barang ini kecuali semikonduktor sebenarnya telah sedikit menurun. Harga minyak pernah jatuh sehingga 40 hingga 50 dolar setong masa itu. Dan juga tapi produk kita yang lain seperti getah, sarung tangan getah dan juga minyak masak tiba-tiba menerima banyak permintaan dari luar negara. Sebagai negara yang mengamalkan ekonomi yang terbuka seperti ini, apa pun yang berlaku di luar sana memberikan sedikit sebanyak. Sebab itulah apabila kita bercerita tentang import ekspor, kita juga turut bercerita tentang mata wang kita. Mata wang kita naik bila kita sebagai sebuah negara yang mengekspor komoditi, apabila ringgit kita melemah, maka itu adalah bagus dari segi pulangan kepada negara. Okey, kalau kita nilai situasi kita sekarang ini, kita baru saja selepas berdepan dengan pandemik COVID-19 dan pada ketika itu kita berdepan dengan dua krisis dalam masa yang sama, krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi pada peringkat negara juga di peringkat global. Jadi dalam fasa pemulihan ini Prof, kita baru saja nak bernafas semula Prof. Kita baru menuju ke kestabilan dan juga bagaimana Prof melihat ketahanan ekonomi negara khususnya bagi masyarakat di luar sana yang baru saja mungkin memulakan pekerjaan, yang baru mencari pendapatan. Jadi bagaimana ketahanan masyarakat kita? Adakah kita sudah bersedia untuk menghadapi krisis sekali lagi Prof? Sebenarnya tak ada terminologi bersedia tu. Kita sentiasa berubah dan apa yang berlaku di luar sana ataupun di dunia ataupun di Malaysia sini cukup cepat.
apa yang berlaku pada masa ini seperti berlaku suasana pilihan raya di Malaysia merubah keadaan. Begitu juga politik di Amerika Syarikat itu sendiri. Di mana Dewan Demokrat, Dewan Representatif, Demokrat dan Republikan turut memberi kesan kepada kita. Inilah yang katakan ekonomi terbuka. Jadi kalau kita nak bersedia, sampai bila kita tak akan bersedia. Apa yang kita hadapi sekarang adalah cukup mencabar. Di mana kita dijangkakan ekonomi global akan meleset tahun hadapan. Dan telah ada pun multinational syarikat yang telah mula mengecilkan ataupun mengurangkan pekerja ataupun mengurangkan operasi. Jadi di tengah-tengah itu kita berada tekanan kenaikan kadar interest dan sebagainya, OPR dan sebagainya. Ramai orang di bawah golongan M40 ya. Kebanyakan M40 ya. MB40 ni mungkin hutangnya lebih fix lah ya. Tapi kalau nak beli kereta baru tu mungkin kadar bunganya mungkin tinggi sikit ya. Itu kan persoalannya sekarang Prof. Ramai yang nak tanya, adakah pada ketika ini sesuai untuk beli hartanah ataupun nak beli ataupun kita membuat satu pinjaman baharu menambahkan hutang kendiri Prof? Kalau kita tahu boleh, tapi kerajaan juga telah memberikan pelbagai insentif terutamanya kepada mereka yang membeli rumah. Pertama kali membeli rumah, pengecualian cukai, duty stamp dan sebagainya. Inilah kerana apa? Kerana kerajaan mahu menggalakkan sektor pembinaan itu sendiri. Ya, kalau dilihat ya, bagi mereka yang mempunyai duty, mempunyai keistimewaan untuk dapatkan rumah yang pertama, silakanlah beli rumah sekarang. Carilah kadar pembiayaan yang bagus, yang kompetitif. Kalau boleh, carilah yang kekal. Ya, ataupun kewangan Islam misalnya, sebab kewangan Islam ni dia kadarnya silingnya tetap dia punya siling. Kalau yang bukan yang konvensional dia tak ada siling. Itu yang saya maksudkan. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah Prof. Okey, kalau kita nilai dalam situasi pandemik COVID-19 sebelum ini, ia satu situasi yang agak getir Prof. Ramai yang hilang punca pendapatan, hilang pekerjaan. Jadi dari situ mewujudkan satu pengajaran ataupun iktibar yang sangat besar kepada kita semua untuk pentingnya kita mempunyai simpanan yang mencukupi sekurang-kurangnya 6 bulan gaji Prof. Jadi bagaimana Prof kita boleh sampaikan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan topik kita urus kewangan dengan cekap. Apa sebenarnya strategi ataupun tips yang kita boleh berikan kepada masyarakat Prof? Baik, semasa pandemik COVID-19 itu sendiri, kita perlu mungkin telah sedar kalaulah aku mempunyai simpanan sekian banyak kan, mungkin 6 bulan ke setahun ke 3 bulan pun jadilah cukuplah bagi aku untuk dengan keluarga aku untuk melepasi waktu-waktu yang mencabar ni kan. Jadi apabila kita telah mungkin sekarang ni mungkin ramai telah habis pun simpanannya. Ya, KWSP pun dah habis, kan. Jadi pada masa sekarang adalah masa kita ekonomi dah mula buka, kita dah boleh berniaga, ya, kita dah boleh mencari pekerjaan yang baik. Kita perlu membuat penyimpanan itu semula, ya, membangunkan simpanan itu kalau boleh sepertiga daripada gaji kita. Ataupun paling kurang pun 10 ke 15% pada gaji kita untuk simpanan untuk masa hadapan lah. Kita dah lalu, kita dah tahu. Ya, dan kita janganlah mengambil mudah. Kita rasa tak berlaku. Sebenarnya banyak lagi cabaran yang kita belum tahu, yang kita perlu hadapi pada tahun-tahun akan datang. Untuk menghadapi situasi luar jangka, kemungkinan yang apa saja yang boleh berlaku dalam jangka masa yang akan datang ini, kita lihat Prof, ramai pada ketika ini yang cuba mencari pendapatan tambahan, bekerja sehingga 2-3 kerja pada satu masa yang sama. Jadi mungkin Prof juga boleh kongsikan untuk meningkatkan simpanan dan juga pendapatan masyarakat di luar sana. Apa antara jenis-jenis pelaburan yang boleh mereka ikuti, mereka laburkan, khususnya kita menilai kepada pelaburan yang dikategorikan sebagai kurang risiko ini Prof? Okey, satu soalan yang baik pasal pelaburan ni. Kalau kita tengokkan apa yang kerajaan adakan, contohnya PNB, pelaburan tabung haji, ya, kita boleh membuat simpanan di badan-badan seperti ini. Dan juga kalau boleh, walaupun kerajaan mengurangkan pengecualian pembayaran KWSP daripada 11 ke 9%, kalau boleh kekalkan pada 11%. Iaitu adalah antara simpanan kita, dan kita boleh mengadakan force saving kepada setiap bulan. Tolaklah 200 masuk tabung haji, tolaklah 200 masuk ke ASB ataupun ASN dan sebagainya. Inilah jaminan.
Ini salah satu, ini untuk simpanan di institusi lah. Selain daripada itu, kita juga boleh melihat bagaimana pelaburan lain. Seperti ramai sekarang orang bercerita tentang membeli emas. Pelaburan emas. Pelaburan emas kan. Saya suka, belilah secara fizikal. Ya, ada banyak sekarang harga emas telah banyak jatuh berbanding dengan tahun lepas. Dan dikatakan sekiranya berlaku kemelesetan tahun hadapan, harga emas itu akan naik. Lebih tinggi. Itu memang setiap tahun daripada dulu memang sejarah macam tu. Bila US dollar turun, emas akan naik. Bila US dollar naik, seperti sekarang, harga emas akan turun. Dan itulah bolehlah kita pergi ke mana-mana kedai emas, belilah daripada wafer ke yang kecil-kecil itu ke, kalau setakat kemampuan kita kan. Sekarang ni dalam 1 gram pun saya ingat dalam RM250 macam itulah. Kita boleh simpan untuk tahun depan. Takutnya tahun depan kalau kita tak beli, takutnya harga emas orang kata tak pandang belakang lagi tahun depan. Itulah disiplin kena ada, Prof. Kena ada. Jadi bagaimana Prof melihat kepada pandangan kita pada ketika ini, melihat ketidaktentuan ekonomi sekarang ini, Prof, dan juga kesiapsiagaan kewangan kita ini, bagaimana pentingnya untuk setiap individu di luar sana, mereka perlu melabur juga kepada diri mereka sendiri, Prof. Mereka perlu mencari ilmu untuk menguruskan kewangan dengan bijak. Itu adalah salah satu pelaburan yang kita rasakan ramai orang tak tengok. Yang orang kata kenapalah kita perlu belajar selepas keluar SPM dan sebagainya, kerana tak mendapatkan pekerjaan yang banyak pun. Mungkin selepas ni jadi menanggung hutang pula. Tapi itulah salah satu persepsi yang salah. Seharusnya kita terus belajar, menambahkan ilmu. Jangan kita belajar tu mendapatkan ijazah atau diploma tu hanya untuk mahu gaji besar. Tapi ialah sebagai untuk mendapatkan ilmu. Mungkin ilmu yang kita dapat itu membuatkan kita itu lebih baik sebagai seorang peniaga. Mengajar kita tentang perspektif yang lebih besar, belajar tentang ekonomi global, memahami ekonomi global, memahami apa yang berlaku di persekitaran kita, memahami cara kita bercampur dengan ataupun berinteraksi dengan orang ramai dan sebagainya, memahami pelbagai isu. Jadi belajar itu bukan hanya setakat nak ijazah dan sebagainya. Dia menambahkan ilmu. Itu dan penting sebenarnya. Betul. Itu antara keutamaan yang perlu kita sampaikan, khususnya dalam kita menilai bagaimana untuk kita membantu masyarakat di luar sana untuk mereka menguruskan kewangan mereka dengan lebih bijak lagi, Prof. Jadi bagaimana, Prof, kita lihat sekarang ini ialah khususnya golongan muda lah. Ramai yang ingin tampil bergaya, Prof. Sampai sanggup berhutang sana sini, sampai dibebani hutang. Jadi bagaimana dalam situasi individu yang terjerat dalam hutang ini, Prof? Bagaimana solusi jalan keluar untuk mereka? Mungkin ikut peribahasa dulu, biar papai asal bergaya. Ukur baju di badan sendiri, tapi kadang-kadang tak sempat nak ukur, Prof. Tak sempat ukur kan. Tekanan dari kawan-kawan. Begitulah, kita seharusnya memahami situasi yang kadang-kadang tu kita dapat duit beasiswa, duit pinjaman sebagainya. Duit tu untuk sara hidup kita, tapi digunakan untuk membeli handphone yang mahal-mahal, baju yang mahal, kasut mahal, kereta mahal. Belum lagi dah boleh bayar down payment. Tak bayar down payment, kata kalau kereta sekarang boleh keluar tak bayar down payment pun. Tapi cukuplah aku punya allowance untuk bayar bulan-bulan kita. Dia tak fikir kereta tu ada tayarnya, ada insurannya, ada maintenance minyak hitamnya, servicing dan sebagainya. Jadi itulah yang kita harus fikirkan. Apabila kita terlalu mengikut nafsu, terlalu mengikut kemahuan, kita harus memahami, kita harus mempunyai plan untuk anak muda, plan ke hadapan. Apa yang kita mahu jadi dalam masa 5 tahun ke hadapan, 10 tahun ke hadapan. Adakah aku mahu menjadi seorang peniaga yang berjaya, yang kaya, ataupun aku menjadi seorang yang profesional, jurutera, accountant, doktor dan sebagainya. Dia harus mempunyai visi. Dan bila buat visi ni, jangan setakat visi macam kita, negara kita visi 2020, bukan macam tu. Dia harus ada plan. Tahun ni apakah dia punya planning dia, apa yang aku harus capai, berapa simpanan aku, contohnya apa aset yang aku perlu ada, macam tu. Itu yang kita harus plan. Mungkin target nak kahwin umur 28 misalnya, 30 misalnya, kena plan. Takkan nak pinjam bank untuk bayar mas kahwin. Betul. Tak nak buat loan pula pun, Prof. Nak buat kenduri kahwin, paksa buat loan. Lepas tu
terpaksa tanggung pula. Ya. Baiklah duit itu digunakan untuk bayar down payment rumah ke? Betul, setuju. Jangan terjerat dengan hutang. Betul. Ini merupakan saranan yang terbaik yang ingin kami sampaikan kepada anda, khususnya dalam kita menghadapi ketidaktentuan ekonomi di peringkat global, bagaimana impaknya kepada negara kita dan juga kita sendiri dari peringkat individu. Kita perlu mengurus kewangan kita dengan lebih bijak untuk kita mempunyai tabung kecemasan. Dan pastinya terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Aimi Zuhalmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi Universiti Kuala Lumpur Uni KL atas perkongsian pada pagi ini, Prof. Baik, terima kasih banyak-banyak menjemput saya. Baik, penonton, seterusnya